Okey, jadi style aku kalau aku nak tukar minyak CVT ni, aku suka settlekan bahagian atas dulu lah. Jadi nanti bila kita dah buang minyak, kita nak isi minyak baru, kita nak kena buka atas ni lah, tempat isi minyak gearbox ni. Jadi nak isi dia tu dia sangkut sini. Nak buka boleh buka pakai L tu, tapi bila nak isi minyak dia sangkut, jadi pipe ni kena buka lah. Sini ada satu bolt saiz 8 ataupun mata flat. Yang ni pula bolt saiz 10. Lepas tu dekat throttle body ni bolt saiz 8 ataupun mata flat. Lepas tu kita ni ini max 10. Lepas tu baru boleh tarik keluar pipe ni. Kalau tak nak keluarkan, tak nak cabut pun boleh, kita tolak je dia ke atas macam ni. Jadi kita ada ruang lah untuk isi minyak sini nanti ni. Buat macam ni pun boleh. Okey tu lah, saiz 6mm. Jadi masa buka ni hati-hati ya, sebab dia ada copper washer ni, takut jatuh. Manalah tahu satu hari nanti leaking kan. So kena jaga ni. Tapi yang ni aku tak cabut lagi aku longgarkan je lah dulu. Aku pasang balik sebab takut masuk habuk. Okey, jadi bolehlah buat yang belah bawah pula. Jadi kita nak buka oil sump gearbox ni, kita kena selak dulu lah sikit ni cover plastik bawah ni, supaya kita ada ruang untuk buka bolt oil sump ni. Jadi 3 skru ni kena buka 1, 2, 3, baru kita boleh selak dia. Okey, 1, 2, 3. Jadi bila kita dah selak tu, bila kita dah buka, barulah kita boleh selak. Selak macam tu je lah. So kalau rasa dia ganggu, kita ikat lah dengan tali sini. So dekat bawah ni ada 2 skru lah. Satu dekat oil sump dia, satu dekat sebelah sini. Jadi yang belah sini kita guna untuk buat oil leveling lah, untuk buang minyak lebih. Yang dekat oil sump ni untuk kita buang semua minyak dekat dalam gearbox ni. Jadi kita akan buka yang ni lah. Jadi saiz dia ni, dia pakai Allen key jenis hexagon saiz 5mm. Jangan lupa terbuka. Okey. So tunggu je dia sampai habis, barulah kita boleh buka oil sump ni. Okey, untuk oil sump ni bolt dekat bawah dia ni dia pakai saiz 10. Aku tak ingat dah ada berapa, mungkin ada 13 kot. Aku tak ingat dah. Tapi tak apalah, buka semua ni lah bolt ni. Dia ada keliling ni. Sebab tu kita selak ni, nak bagi ada ruang ni. Cuma dekat frame ni lah payah sikit. Dekat frame ni kena pakai L10. Sebab dia sangkut. Yang lain tu semua tak ada masalah. Okey, jadi habis minyak. Tapi kalau kata minyak tu dah turun sikit dah tu, dah jadi halus, kalau rasa malas nak tunggu, boleh pasang balik dia punya skru ni. Lepas tu kita buka terus tu. Kalau nak tunggu sampai habis, sampai kering, lambat jugalah kan. Jadi kita tutup macam ni. Lepas tu kita buka je oil sump bawah ni. Okey, jadi untuk daun pisang ni, daun pisang dekat belakang ni pun kita kena buka lah. Ada 2 bolt saiz 10. Sebab kita nak ruang dekat sini nanti. Yang ni saiz 10. Tu satu, sini satu. Okey, jadi bila dah buka 2 bolt 10 atas tu, barulah kita boleh selak ni sebab kita nak bagi ruang untuk buka bolt 10 dekat sini.
Okey, nampak ah. Dia nak kata lekat kuat tu tak kuat sangat. Tapi kita nak tarik tak boleh. Jadi aku congkeh pakai screwdriver leper ni. Terus tercabut. So hati-hatilah yang nak buat tu. Takut mericik kena mata. Okey, jadi kita boleh lah buat turun. Kena pusingkan dia sikit. Okey, baru boleh buat turun. So filter dia nak cabut senang je. Tarik je dia, goyang-goyang. Okey. Okey, jadi inilah filter dia. Filter yang dah dipakai. Okey, so ni oisam dia. Okey, jadi kalau nak tahu dalaman gearbox kita tu ada masalah ke tak ada, kita boleh tengok dekat magnet ni lah. Jadi magnet ni kalau ada apa masalah dekat dalam gearbox, senggut-senggut ke apa, kalau apa ni besi-besi dalam tu dah makan, so besi tu dia akan lekat kat magnet ni lah. Jadi masa korang tukar filter tu, korang boleh check magnet ni ada ke tak ada habuk besi. So untuk gearbox aku ni okey lah, tak ada habuk besi. Kalau ada habuk besi, korang boleh nampak jelas lah kat sini. Dia melekat dekat keliling ni, dia terpacak-terpacak colour putih. So kalau macam ni okey lah ni. Ini cuma kotor je lah. Alhamdulillah lah, gearbox aku okey. Jadi aku akan buka gasket ni lah. Okey, jadi macam yang korang nampak, gasket aku ni, oisam ni, aku pakai gam gasket. Jadi sebab apa aku pakai gam gasket? Okey, ini kali kedua aku pakai lah gasket ni. Kali pertama kita boleh pakai terus, tak payah pakai gam. Sebab kat gasket tu dia dah balut dengan getah dah ni. Yang hitam-hitam ni getah dia ni lah. Jadi kalau gasket baru tak ada masalah lah, boleh pakai terus. Jadi bila kita buka kali kedua, kita nak pakai balik gasket asal tu. Jadi kita kena pakai gam gasket. Tapi kena ingat satu benda lah, kalau nak pakai gam gasket ni tak boleh boh banyak-banyak. Sebab apa? Bila kita kunci ketat nanti, yang lebih-lebih tu dia akan masuk dekat dalam gearbox. Jadi kemungkinan dia akan tersumbat lah dekat mana-mana sistem dalam gearbox tu. Yang tu memang kita takut lah. Kan tak pasal-pasal jahanam gearbox. Jadi untuk gasket, kalau nak pakai kali kedua boleh. Kalau nak bagi dia leaking, syaratnya kita apply gam gasket tu senipis yang mungkin. Supaya bila kita kunci nanti, gam tu dia takkan masuk dekat dalam oisam ni lah. So contoh senipis yang mungkin tu macam ni lah. Kalau korang boleh tengok, nipis je. So yang ni satu contoh lagi. Nampak tak? Memang nipis je. Nipis lagi daripada kertas. Nipis macam ni je boleh apply. Apply tu pula, apply sikit-sikit je lah. Kalau boleh apply dekat bahagian tengah lah. Jangan apply penuh. Apply bahagian tengah ni saja. Supaya bila kita kunci nanti, yang lebih tu dia takkan masuk ke dalam oisam lah. Barulah selamat gearbox kita.
Yang tu kalau nak pakai kali kedua lah. Tapi kalau rasa tak nak, rasa menyusahkan, pakailah gasket baru. So gasket baru tak payah pakai gam gasket, boleh pakai terus. Sebab dekat gasket tu dah ada gam ni lah, dah ada getah hitam ni. Okey, yang tu penting lah. Jadi bila pakai gam gasket macam ni lah, nak kena cuci balik lah. So kalau nak jimat, boleh pakai 2 kali. Kalau tak nak jimat, pakai je lah yang baru. Lagi senang kerja, tak payah nak cuci-cuci dah gam ni. Okey, jadi gasket ni dah 2 kali aku pakai. So aku tak pakai dah lah. Yang ni aku akan buang gasket ni. Aku biasa pakai gasket 2 kali je lah. Kali pertama pakai tak ubuh gam. Kali kedua buka, aku ubuh gam nipis. Lepas tu bila aku buka, aku akan buang lah. Aku tak pakai dah lah. So aku pakai 2 kali lah. Okey, jadi yang ni kena cuci dulu bagi bersih. Lepas tu kena jemur panas bagi dalam dia ni kering. Okey, oil sam pun dah siap cuci. Dah bersih dah. Jadi boleh pasang kat kereta. Jadi untuk barang-barang CVT ni, dia agak sensitif sikit. Jadi barang dia aku beli yang original lah. So ini gasket baru. Sebabkan gasket asal tu dah 2 kali aku pakai. Jadi untuk kali ni aku pakai gasket baru lah. So kalau korang boleh tengok, yang belah dalam ni dia timbul. Jadi bila kita kunci ketat nanti, dia akan rata lah. Dan dia akan elakkan leaking. Dan satu lagi gasket ni, gasket besi ni, dia dah balut siap dah dengan getah hitam ni lah. Kalau korang perasan yang hitam-hitam ni getah dia ni. Jadi getah ni lebih kurang macam gam gasket lah fungsi dia. Dia tak nak bagi leaking. So ni yang original, dia pakai yang besi. Kalau yang biasa dia pakai carbon. Okey, lepas tu filter dia. Kalau filter original, dia ada tulisan ITW Filter Tech. So kalau yang ori macam ni lah. Tu filter dalam dia, boleh tengok. Kalau filter ori dia packing macam ni lah. Dia ada tulis Punch Powertrain. Okey, jadi nak pasang tu, kita lap dulu lah tempat gasket dia ni, bagi kering dulu. Barulah dia lekat kuat sikit kan gasket dia tu. Okey, lap bagi kering dulu. Lepas tu kita masukkan filter. So nak masukkan filter ni senang je. Lubang dia dekat sini. Ni ada muncung dia ni. Kita tolak je masuk sampai dia rapat. Okey lah. So kalau macam ni rapat dah ni. Kalau rasa tak yakin, boleh tolak-tolak lagi. Okey, so filter dia dah rapat dah. Okey, jadi kalau korang perasan, yang ni nipis, yang ni tebal. Jadi yang tebal ni dia duduk belah sana, belah kiri, belah tayar. Yang nipis ni pula, dia duduk belah sini. Jadi teknik nak masukkan dia tu, kena pusing macam ni. Kena pusing macam ni. Kedudukan yang betul dia macam ni. Tapi nak masukkan, kita kena pusing macam ni. Masukkan yang hujung ni dulu. Okey. So
masuk dah lah. Okey, kita kemas. Dia kau akan skrukan dulu satu. Dia sebab oil pan dia ni dia ada apa tu, magnet tu yang dia kacau tu. Dia kacau gasket ni. Okey, semua sekali ada 13 skru lah. Okey, masukkan lagi. Pasang balik skru dia. Okey, jadi untuk skru oil leveling ni, sebelum kita turunkan jack, kita longgarkan dulu. Tapi jangan terlalu longgar lah. Longgar bagi nanti kita boleh buka dengan tangan lah. Sebab nanti lepas kita test dah, nanti kita parking tempat rata, kita nak buat oil leveling, jadi kita tak perlu jack dah lah kereta. Kita cuma masuk tangan bawah kereta, kita buka je terus. Dah siap, kita kunci balik. Jadi nak memudahkan kita, sebab nanti minyak ni jadi panas lah. Jadi kita longgarkan sikit je dulu, supaya nanti senang kita nak nak buang minyak. Okey, so kita longgar macam tu je lah. Ni longgar sangat, jangan longgar sangat. Okey, kita masukkan balik. Supaya nanti senang kita nak buka lah, tu je lah. So yang atas ni kita buka dapat isi minyak ni. Jaga-jaga sebab dia ada copper washer ni lah, jangan bagi hilang. Balik. So pipe ni pun boleh pasang balik . Okey, jadi bila dah siap pasang semua tu, bolehlah kita buat CVT adaptation. So CVT adaptation ni kita buat, dia ada dua jenis lah, yang permulaan dengan yang berkala. So kita buat ni yang berkala lah.
yang berkala ni selepas tukar minyak ataupun selepas tukar minyak dan filter, ataupun seminggu sekali, 2 minggu sekali, ataupun sebulan sekali ke. So yang tu dia berkala lah. Okey, jadi CVT adaptation ni yang pertama dia tujuannya dia nak tegangkan balik lah steel bed ataupun rantai besi dekat dalam gearbox tu. So rantai besi tu dia apa ni, dia bersambung di antara primary pulley dan secondary pulley. So rantai besi itulah yang akan pusingkan pulley tu. Okey, sebab yang keduanya, sebab dia nak set balik lah ratio gearbox ni kan. Sebab kadang-kadang kita jarang masuk gear R, kadang-kadang jarang masuk gear N, selalu pakai gear D je. Lebih-lebih lagi lepas kita tukar minyak lah, tukar filter kan. So dia sedikit sebanyak dia akan mengganggu lah bacaan dia tu. Jadi sebab tu lah kita kena buat CVT adaptation lah. Jadi untuk adaptation ni kena buat masa minyak gearbox panas. So macam mana kita nak tahu minyak gearbox panas? Senang je. Kita start kereta, kita tengok temperature je, senang. Kalau 4 bar tu okey lah, boleh buat. Ataupun kita tengok kipas dekat depan. Kalau kipas tu pusing, kiranya enjin dah panas lah. So dua benda tu lah, tengok temperature 4 bar, tengok kipas dekat depan. Dua benda tu. So automatic lah, secara tak langsungnya minyak gearbox pun panas lah. Okey, jadi kita boleh buat adaptation lah. Okey, so step dia, kita akan masukkan N dulu dalam masa 5 saat. Lepas tu masukkan D 5 saat, masukkan N balik 5 saat, lepas tu masukkan R 5 saat. So complete untuk satu step lah. Jadi kita kena ulang balik sekurang-kurangnya dalam 10 kali ke. Kalau korang rajin buatlah 20 kali, lagi bagus. Kalau kita buat sekali 2 kali ni confirm lah tak tepat, sebab kita buat manual. Lain lah kalau kita buat dekat bengkel yang ada komputer, ataupun kita hantar dekat service center kan. So diorang ada komputer, diorang boleh buat sekali je lah, memang confirm lah 100% tepat. Macam kita buat manual ni, kita pun tak tahu berapa kali kita nak buat, nak bagi dapat tepat lah. Jadi seeloknya buatlah 20 kali. Macam aku malas, aku buat 10 kali je lah. Okey lah. So kita akan buat adaptation lah. Jadi adaptation ni enjin kena hidup lah. Lepas tu kena tekan pedal brake lah. Okey, so bolehlah buat adaptation. Masukkan N dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Masuk D. 1, 2, 3, 4, 5. Masuk N. 1, 2, 3, 4, 5. Masuk R. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup satu step. Ulang balik. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1,
5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey lah, cukup 2 kali. So kena ulang balik sampailah dia 10 kali minimum, ataupun nak lagi elok buat 20 kali lah. Macam tu je CVT adaptation secara manual. Okey, jadi untuk CVT adaptation ni korang kena buat dalam keadaan aircon off. Kena tutup aircon. Tak boleh buka, nanti dia kacau. So lepas dah siap CVT adaptation tu, korang kena bawa kereta lah. Daripada meter kosong tu, korang tekan minyak sampai 50 ataupun 60. Tekan slow-slow. Lepas tu bila dah sampai 50 ataupun 60 tu, lepas minyak, bagi dia slow down sampailah dia berhenti. Lepas tu barulah boleh masuk parking untuk buat oil leveling lah. Jadi apa tujuannya kita nak kena bawa kereta sampai 50 ni, lepas tu nak kena slow balik? Tujuan dia kita nak buang lah. Manalah tahu kalau ada angin-angin kat dalam CVT tu kan. Yelah, sebab kita buang minyak. Lepas tu dalam tu kosong dah. Lepas tu kita tutup belah bawah, kita isi minyak belah atas. Jadi ada kemungkinan dia ada udara dalam tu lah, ada angin. So sebab tu lah korang kena drive tu. Bila dengar bunyi, dia akan dengar bunyi angin lah. Tu kalau ada angin lah. Kalau tak ada angin, okey lah kan. So yang ni kau nak buat pun boleh, tak nak buat pun tak apa. Sebab nanti kita akan bawa kereta juga kan. So terpulang lah. So lepas siap tu, barulah kita boleh parking tempat rata untuk buat
oil leveling. Lepas buat leveling aku dapat 200. Jadi yang ni mungkin disebabkan yang awal tadi lah, masa aku buka skru bawah tu minyak tumpah. Kebiasaannya buat memang akan dapat 300 lah.